Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sambung kuliah usul tafsir. Tajuk pada malam ni iaitu penambahan dengan pengulangan ataupun al-itnab bit takrar. Ini sebahagian daripada sebab yang ketujuh lagi, itu pertambahan ataupun pendetailan. Jadi dia mari hari ini dalam bentuk pengulangan, maknanya dia ulang. Waqad takunu bitakrar nahwu qawlihi ta'ala wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhanna. Aslul kalam wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka illa dhanna. Ini pengulangan, yang ini pertambahan. Maknanya ayat tu dikira sudah lengkap. Kalau mengikut grammar biasa, nahwu biasa, ayat tu telah dikira sebagai lengkap, tetapi Allah SWT ulang. Takrar dia panggil. Nota 451 maksud pengulangan ataupun takrar atau takrir sama aja. Takrir, kaf. Ialah menyebut sekali lagi sesuatu lafaz atau kalimah yang sama makna dengannya. Sesuatu lafaz ulang sekali lagi, ataupun kalimah yang sama makna dengannya. Maknanya kita buat mari muradif dia. Muradif, sinonim dia. Kita buat mari sinonim bagi perkataan itu untuk menegaskan maksud. Ada sesuatu yang nak ditegaskan, maka diulang sekali lagi. Sama ada lafaz tu diulang pula. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Was-sabiqun as-sabiqun. Mana kita ulang kalimah yang sama. Ataupun diulang makna dia. Imam Suyuti mengatakan pengulangan lebih kuat daripada takkid. Kalau kata takkid ni kita letak inna, macam inna, wama illa, dah, innama, itu semua arah takkid. Jadi diulang ni dia mengukuhkan makna. Faedah pengulangan, maknanya kalau kita kata apa perlu diulang sedangkan ayat sudah lengkap. Ayat sudah lengkap. Jadi setengah orang macam orang talih dia kata Quran ni dia tidak berapa kukuh, tidak berapa kemah dia punya struktur ayat-ayat dia tu. Sebab apa? Sebab diulang benda yang sama. Macam kita baca surah Ar-Rahman tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang tu. Jadi seolah-olah macam tak ada idea lah. Dia mahu tu kata diulang benda yang sama. Macam ayat wailun yawma idzin lil mukazzibin, diulang beberapa kali dalam surah Al-Mursalat. Jadi ulang tu apa? Jadi pengulangan ini bukanlah dengan arti tiada idea, tak boleh nak susun ayat yang lain, tidak. Jadi pengulangan ini sebenarnya dia ada dalam mana-mana bahasa. Bukan setakat bahasa Arab, bahasa lain pun ada juga. Dan dalam sastra Arab pun ada juga. Maknanya pengulangan berlaku ni dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Dalam sastra Arab pun ada, dalam bahasa-bahasa lain pun ada juga. Dalam hadis Nabi, macam Nabi kata ala falyuballigh syahid al-ghaib. Hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Nabi kata,
Ya Allah, adakah aku telah menyampaikan kepada mereka? Maknanya benda tu diulang oleh Nabi. Jadi pengulangan ni adalah satu cara berbahasa yang fasih juga. Bukan kata kerana kekeringan idea, tidak. Jadi faedah pengulangan ni kita sebut di sini ada 8 lah, ada banyak lagi. Yang pertama, pemantapan. Pemantapan ni dalam bahasa Arab dipanggil takrir. Yang ni untuk mengukuhkan sesuatu makna dalam minda pembaca. Orang Arab kata iza takarrara taqarrara. Iza takarrara taqarrara. Tadabbur Arab tu. Maknanya bila diulang maka makna tu kukuh, mantap dalam hati, dalam minda pembaca. Maknanya orang baca Quran ni bila dia ulang ayat tu dah. Kalau dia ulang dengan sendiri, Allah Ta'ala tolong ulang kepada dia. Tu memantapkan, masuk molek, kejak dalam hati dia. Sebagaimana terdapat ayat-ayat cerita dalam Al-Quran, kalau kita panggil sebagai at-tazkir bi ayyamillah. Yang ni macam cerita Nabi Adam berapa kali, cerita Nabi Musa, dah. Cerita Nabi Musa berhadapan dengan Firaun dengan ahli sihir tu berapa kali? Banyak berlaku. Supaya masuk molek dalam diri pembaca tu. Yang kedua, peringatan atau tazkir. Yang ni memberi peringatan tentang sesuatu perkara yang penting yang patut diambil pelajaran. Maknanya Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita. Sebab manusia ni dia ada sifat lupa. Ada sifat lupa. Contohnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89, 67, 68, ini inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Jadi ayat tu diulang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, diulang. Maknanya lepas daripada satu cerita Allah Ta'ala kata inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maknanya pada cerita yang dijelaskan itu, mana cerita Nabi Musa dengan Firaun, Allah Ta'ala kata sesungguhnya pada demikian itu terdapat satu tanda. Tetapi kebanyakan mereka tu tidak mahu beriman. Allah Ta'ala ulang beberapa kali. Yang ketiga, untuk menarik perhatian mukhatab. Mukhatab maknanya orang yang ditujukan. Maknanya ayat ni Allah Ta'ala tuju kepada siapa. Jadi orang yang baca tu, dia kena rasa ayat tu Allah Ta'ala tujukan kepada dia. Maknanya Allah Ta'ala address kepada dia. Mukhatab. Kalau kita belajar tafsir ni, untuk memahami ayat, untuk tadabbur ayat ni, antara benda yang penting sekali kita kena tentukan khitab ayat tadi untuk siapa. Tu. Untuk orang musyrikin Mekah ke, untuk Nabi sendiri ke, untuk sahabat orang beriman ke, untuk siapa? Untuk pemimpin ke, untuk rakyat ke, dia ada khitab dia tu. Itu perlu ditentukan. Ta'yinul mukhatab. Jadi perbincangan ataupun wacana tu Allah Ta'ala nak tuju pada siapa. Jadi penting pengulangan di sini untuk menarik perhatian mukhatab, untuk menerima nasihat dan bimbingan. Contohnya dalam surah Ghafir ayat 38, 39. Dalam ayat tu diulang, wa ya qaumi, wa ya qaumi. Wahai kaumku, wahai kaumku. Maknanya panggil tu sekali pada dah. Tapi diulang, ya qaumi, wa ya qaumi. Dalam surah Hud pun ada juga diulang panggilan ni. Kemudian penekanan atau takkid, dan ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Yang kelima, memuliakan atau membesarkan sesuatu, contohnya dalam surah Al-Waqi'ah. Yang keenam, ancaman dengan azab seperti surah Mursalat, wailun yawma idzin lil mukazzibin. Berapa kali tu. Kemudian memberi amaran seperti dalam surah An-Naba,
kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Tu. Termasuk juga alhaqumut takatsur, al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu pun satu bentuk pengulangan juga. Jadi kalau baca al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah tu, maknanya diulang kalimah al-qari'ah tu 3 kali. Kalau kira dari segi bahasa Arabnya al-qari'ah, ma hiya wa ma adraka ma hiya, dia perlu, maknanya memadai diulang kata ganti nama dhamir, tetapi Allah Taala sebut sekali lagi al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu semuanya untuk maknanya membesarkan sesuatu lah, membesarkan sesuatu, dan dalam masa yang sama untuk menimbulkan rasa takut. Yang ke-8, menyedarkan kepada manusia tentang kudrat dan rahmat Allah yang besar lagi banyak, seperti dalam surah Ar-Rahman. Pengulangan ini sebanyak 31 kali menerusi 78 ayat surah ini. Mana surah Ar-Rahman ni dia ada 78 ayat, 31 ayat tu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maknanya hampir separuh lah diulang. Dr. Zahazan Ustaz Datuk Datuk Zahazan, Datuk Zahazan tu tesis PhD dia pasal surah Ar-Rahman tu lah, pengulangi ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tu pengulangilah takrir. Jadi kadang-kala berlaku penambahan dengan pengulangan, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka in yattabi'una illa dhanna. Dan mereka yang menyeru selain Allah, mereka tidak mengikut pun sekutu-sekutunya itu. Pada hakikatnya mereka hanya mengikut prasangka. Jadi hak naknya di sini yattabi'u, in yattabi'una, mana diulang tu, ada pengulangan di situ. Yattabi'u maknanya ikut. Jadi orang-orang yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala, mereka tidak mengikut pun sekutu-sekutu mereka. Hak mereka ikut hanyalah, ataupun tidaklah mereka ikut melainkan sangka sahaja. Jadi syurakat tu, sekutu-sekutu tu maknanya orang-orang tertentu, orang-orang soleh, hak mereka anggap sebagai dapat menolong mereka. Mereka sembah, mereka jadikan sebagai zulfa, termasuk juga malaikat. Jadi orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan berdoa ni, mereka tidak ikut sebenarnya syurakat mereka tu. Maknanya malaikat ke, wali-wali ke, mereka tidak terlibat langsung dengan ajaran syirik ni. Orang-orang musyrik saja ia ambil letak. Macam kita kata puak Syiah. Puak Syiah ni, dia dakwa ikut imam 12. Dia mendakwa ikut imam-imam keturunan Nabi. Tapi sebenarnya mereka tidak ikut pun. Kalau mereka ikut adalah Yahudi. Mereka ikut hawa nafsu mereka. Cuma mereka letak atas nama imam-imam. Jadi yattabi'u tu diulang 2 kali lah. Jadi asal ayat ni, wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka illa dhanna. Dan mereka yang menyeru selain Allah, mereka tidak mengikut pun sekutu-sekutunya, mereka mengikut prasangka. Mereka ikut sangka mereka, bijak mereka. Cuma di sini yad'una tu maknanya menyerulah. Tapi kalau kita baca dalam kitab tafsir ke, terjemah Quran ke, dia tulis dengan mana beribadat. Ibadat.
Hari ni kita bicara dah dalam kelas hujatullah tu, bentuk syirik. Maknanya menyeru selain daripada Allah Ta'ala satu bentuk syirik. Cuma setengah daripada ahli tafsir ni dia derah lalu. Kalau kata dakwah ni maknanya ibadat. Sedangkan yad'u ni dengan mana seru. Seru, mana seru ibadat lah. Jadi bila dibuat seru tu, bila dibuat makna seru tu, jadi seolah ibadat, dia orang faham ibadat ni semaya, sembah, sujud. Sedangkan seru panggil tu, minta pertolongan ataupun dengan mana istighasah tu, itu satu bentuk syirik juga. Kalau minta selain dari Allah Ta'ala dalam benda yang luar daripada sebab musabab, luar daripada kudrat manusia, luar daripada sebab musabab, kalau kita panggil juga syirik. Jadi berhala-berhala tu dah, mereka bukan setakat sembah sujud dah, mereka seru. Panggil, minta. Sebab pada apa dia tu panggil sembah sujud, melainkan mereka nak hajat mereka tu diperkenankan. Maknanya bila nak pergi musafir, bila nak pergi niaga, mereka minta supaya perniagaan mereka ni membawa keuntungan, perjalanan mereka tu selamat, mereka ada hajat tu. Sebab itulah yad'una ni kena kekalkan dengan makna asal dia, iaitu menyeru, panggil minta hajat. Dan benda ni Imam Waliullah dia pun ingat dah. Dia betul dah dalam kitab Hujatullah pun dia betul dah. Dia kata ramai ahli tafsir kata yad'u tu dengan mana ya'budu selalu. Sedangkan yad'u tu dengan mana seru minta pertolongan untuk sempurna hajat. Dalam Hujatullah dia betul sekali. Dalam Fathul Khabir tu, bab yang kelima daripada Fathul Khabir pun dia betul juga sekali lagi. Kemudian firman Allah Ta'ala, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat. Maknanya Al-Quran ini akan menentukan benar ataupun tidak cerita dalam Taurat. Al-Quran ini menentukan ramalan yang ada dalam Taurat itu benar-benar terjadi ke tidak pada ramalan kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi bila mari Nabi bawa Al-Quran tu, barulah terbukti benar ramalan yang terdapat dalam Taurat tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan. Maknanya untuk mengalahkan kafir musyrik. Falamma ja'ahum, bila datang kepada mereka ma'arafu, lalu mereka bila mana datang kepada mereka apa yang mereka tahu, yakni kitab tu, kitab tu benar daripada Allah, Nabi Muhammad itu Rasul Allah, kafaru bih, lalu mereka kufur. Jadi hak nak di sini hak kita garis tu, ma'arafu tu itu merujuk pada kitab. Maknanya bagi Imam Waliullah, perkataan kitab itu diulang sekali lagi tetapi dengan makna dia. Ma'arafu. Jadi ma'arafu min sadaqatil Quran. Kebenaran Al-Quran hak mereka sedia maklum, kebenaran Nabi hak mereka sedia maklum. Jadi kalimah ma'arafu itu adalah Al-Quran yang mengesahkan kitab yang ada pada mereka. Mana Taurat yang ada pada mereka tu diakui sah oleh Al-Quran yang mari kepada mereka. Jadi itu bentuk pengulangan lah. Cuma hak ini pengulangan dengan sinonim, kalimah yang sama makna. Hak tadi yattabi'una, yattabi'una, itu pengulangan dengan lafaz yang sama juga. Kemudian firman Allah Ta'ala, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut yakni kepada Allah yang daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim,
oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif di belakang mereka. Maknanya para penjaga anak yatim ini diperingatkan supaya jaga amanah, jangan buat zalim kepada anak yatim di bawah jagaan mereka. Takut-takut kalau mereka tu mati, anak mereka tinggal tu jadi yatim, takut anak mereka tu dizalimi pula oleh orang lain. Maka sebab itulah falyattaqullah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Taala, mana dia tidak menzalimi anak yatim mereka tengah jaga sekarang ni. Wal yaqulu qawlan sadida, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang tepat. Maknanya ni harta dia hak jaga, bukan harta milik dia. Maknanya janganlah dia menjadikan milik dia harta anak yatim. Mana dia kena betul molek. Mana dia kena pesan molek pada bini dia ke, anak-anak dia bahawa harta hak dia tengah pegang, hak ayah tengah pegang lah ni harta ni anak yatim. Kena pesan ke bini dia, bahawa ni harta anak yatim, pemegang amanah. Bukan harta dia. Jadi hendak di sini wal yakhsha, hendaklah dia takut dengan falyattaqullah. Dua-dua tu sama makna. Cara kasarnya sama makna lah. Walaupun dari segi perbahasan tu orang panggil furu' lughawiyah. Dia ada satu perbahasan pula dalam bahasa Arab ni ataupun dalam bahasa Al-Quran, dia panggil furu' lughawiyah. Maknanya kata-kata seerti ni sebenarnya dia bukan kata sama 100%, tidak. Dia ada beza dia. Macam kita kata anzala dengan nazzala. Anzala turun sekaligus. Nazzala turun sedikit demi sedikit. Begitu juga khasyah ni, dengan khauf ni dia ada beza juga. Tetapi kuku mana pun secara kasarnya sama makna. Kalau dari segi bezanya, khasyah ni maknanya takut, gerung lah. Ada terkesan, ada terzahir pada hati. Mana kesan daripada takut tu nampak ada dalam hati dia. Takut tu ada dalam hati, terkesan pada zahir. Maknanya keadaan zahir dia tu menggambarkan dia takut pada Allah. Adapun takwa ni, falyattaqullah, takwa ni, dia apa? Takut tu mana dia mengelak diri daripada kemurkaan Allah. Dia mengelak, menjaga diri, dia berhati-hati daripada Allah Ta'ala tu murka, Allah Ta'ala azab dia dengan api neraka. Tu beza dia. Ini dipanggil al-furuq lughawiyah. Perbezaan bahasa. Dia ada satu bab tu. Dia satu lagi kita akan belajar di hujung nota ni. Nota depan akan datang. Dipanggil nazair. Nazair ni kalimah yang sama tetapi di tempat yang lain makna lain pula. Tu. Ini kalimah yang sama makna. Kalimah yang sama makna. Diulang. Jadi pengulangan di sini adalah pengulangan dengan perkataan yang seertilah khauf dengan khasyah. Yang ini adalah takut kepada Allah dan bertakwa dengan mematuhi segala perintahnya. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai peredaran anak-anak bulan. Mana anak bulan ni dia timbul sebentar, lepas tu jadi besar, purnama, pun dia hilang, bulan depan tu baik pula. Bulan tu, anak bulan tu. Ahillah ni daripada hilal. Jadi Allah Ta'ala katakanlah wahai Muhammad, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia, khasnya ibadat haji. Jadi kata Syah Wajullah, yakni hiya mawaqitun lin-nasi. Hiya mawaqitu lin-nasi, ya mawaqitu lin-nasi bi'tibari anna Allah Ta'ala syara'a lahum at-tawqita biha. Wal hajju bi'tibari anna at-tawqita biha hasilun lil hajji.
Waktu-waktu untuk manusia, maknanya peredaran anak-anak bulan tadi, itu adalah waktu-waktu untuk manusia dengan mengambil kira bahawa Allah Ta'ala mensyariatkan untuk mereka penetapan waktu. Mana ada kira ni? Tak. Budak akhir balik. Lagu mana? Tak. 12 bulan tu. Akhir balik dia. Tak. Zakat pun dikira mengikut haul. Cukup setahun. Puasa anak bulan juga. Dan mensyariatkan haji dengan mengambil kira adanya penetapan waktu untuk haji. Mana ada bulan-bulan haji. Al-hajju asyurum ma'lumat. Ada bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan-bulan haji. Kata Syah Waliullah lagi, jika dikatakan hiya mawaqitun linnasi fi hajjihim, ia adalah waktu-waktu untuk manusia pada haji mereka, tentu lebih ringkas. Akan tetapi Allah Ta'ala memperincikannya. Maknanya contoh ni mengikut Imam Waliullah, contoh itnab. Maknanya pengulangan. Mawaqit tu dah diulang pula dengan haji. Sebab haji ni dia ada miqat kan? Miqat. Mawaqit jamak dia miqat tu jamaknya mawaqit dah. Jamak dia mawaqit. Miqat jamaknya mawaqit. Jadi mawaqit tu maknanya waktu haji. Waktu haji mawaqit haji ni ada dua. Dia panggil miqat zamani. Miqat zamani bulan-bulan haji. Bulan haji tu makna Zulhijjah lah. Zulkaidah. Zulkaidah, Zulhijjah. Tu dia panggil bulan-bulan haji. Maknanya haji ni tak boleh buat bulan Syawal. Bulan Rabiul Awal. Dah. Kita buat bulan Maulud, tak boleh. Jadi penetapan haji. Bagi Imam Waliullah, penetapan untuk manusia tu merujuk pada penetapan haji. Sebab haji dia ada dua miqat. Miqat zamani, satu lagi miqat makani. Kalau kita bila Zulhulaifah, tak? Ya lam Qarnul Manazil, mana lagi? Zatul Irqi, tak? Bir Ali, Abiyar Ali tu Zulhulaifah. Dalam hadis tu dia panggil Zulhulaifah. Orang kemudian dia panggil Abiyar Ali ataupun Bir Ali. Tapi bukan Ali bin Abi Talib. Ali lain. Syiah dia Ali bin Abi Talib lalu. Dah. Ali lain tu. Ali hak pemerintah kemudian. Jadi itu panggil miqat makani. Jadi Imam Waliullah kata di sini pengulangan. Sebab itulah dia kata kalau Allah Ta'ala kata. Kalau dia kata. Kul hiya mawaqitu linnasi fi hajjihim. Kerekah kata dia. Itu kata Syah Waliullah. Tapi dah. Hak ni kalau mengikut kita baca dulu nota 455 sebenarnya hak ni ataf khas kepada am sebenarnya. Bukan takrar. Ataf khas kepada am ni. Ataf khas kepada am ni dia macam surah Inna Anzalna tu. Mula-mula sebut hak umum, kemudian sebut hak khusus. Tanazzalul malaikatu waruh. Dah. Pada malam Lailatul Qadar tu turun malaikat dan Jibril. Ruh tu Jibril. Jadi kalau kira Jibril tu dia masuk dah dalam malaikat tu. Tapi diulang pula. Disebut secara khusus tu maknanya istimewa. Maka begitu juga di sini. Sebut haji ni ataf kepada mawaqit tadilah. Sebab nak memberitahu istimewanya haji. Istimewanya haji. Dan kalau kita baca dari segi siap dan sibak ayat surah ni dah. Tentang soalan ni dia berkenaan dengan mengingatkan orang beriman tu tentang Kaabah. Supaya orang beriman tu sebab ayat lepas pada tu tentang perang tu. Nak mengingatkan pada orang beriman nak buat haji macam mana kalau Kaabah tu tidak dibebaskan lagi daripada cengkaman kafir Quraisy. Sebab sebelum daripada tu masalah kiblat. Hak awal juzuk sayaku tu dah masalah kiblat. Orang Yahudi, orang munafik dok peling pasal kiblat.
Beres dah kiblat, satu lagi masalah. Kiblat tu sendiri, Kaabah tu masih lagi dalam cengkam. Maka sebab itulah dia ada ayat tentang perang lepas pada tu. Dan perang tu pun dia tertakluk dengan bulan haram. Tak boleh perang tak terkalu. Bulan haram tak boleh perang. 456 Allah memperincikannya kerana ada makna dan maksud yang dikehendaki. Itu pentingnya ibadat haji itu terikat dengan masa kerana ia tidak mungkin dilaksanakan kecuali di satu tempat sahaja. Haji ni dia kena di Mekah. Mekah tak boleh nak buat di Karbala. Tak boleh nak buat di Tarim. Tak boleh. Di Najaf tak boleh. Nak buat di Multan. Orang Berelui dia ada tempat haji dia. Di Multan mana tahu. Syiah dia buat di masyahid dia tu, kubur-kubur imam-imam dia. Pokok Habib pun dia ada juga di kubur Nabi Nuh tu, Nabi Hud tu, di Tarim tu. Haji lah kita kata tu sebab dia terikat dengan waktu. Tempat tu. Mandi di sungai tu. Orang putih panggil apa? Pilgrimage apa? Pilgrimage. Mana tuju pada satu tempat lah dah. Pada waktu tertentu dengan amalan khusus. Dia ada kan? Sungai Gangga tu dah. Dia ada waktu dia. Nak pergi hari biasa, pok kita kan umrah lah. Tak, bila-bila boleh pergi. Tapi hak istimewa dia kena pergi pada musim dia. Tarim tu lagu tu kot Tarim. Dia kena pergi bulan apa? Bulan Syaban. Tak silap je. Bulan Syaban tu. Hak pergi biasa ni suku. Jadi ibadat haji ni dia hanya boleh dibuat pada satu tempat. Mekah. Di Kaabah. Dan hendaklah dilaksanakan haji tadi pada masa yang sama juga, serentak. Maknanya kalau kita kira hari ke-8 tu pakak pergilah menuju ke Arafah. Tak. Orang panggil 8 tu hari Tarwiyah. Tak. Tarwiyah ni we minum. Mana we minum dengan sekenyai-kenyainya binatang unta tu. Kuda tu minum air biar kenyai. Tak. Bukan kata hari Arafah tu sibuklah nak ke apa? Nak we minum kau unta tu tak ada dah. Kalau gila ni kita ni mana bom minyak siap-siap. Abah tu siap-siap bom minyak pada hari ke-8 tu. Bila 9 bulan wukuf di Arafah tu dah nak pergi bom minyak. Sibuk pula. Tak. Tala orang nak bergerak pada hari-hari tasyrik tu pula. Susah pula. Jadi dia kena buat satu masa dan di satu tempat. Kata Maulana Sa'id Palampuri, hak tulis syarah Aunul Kabir, hak tulis syarah Fauzul Kabir ni, Aunul Kabir ni, dia kata tidak ada takrur dan itna. Dia bantah Imam Waliullah. Ada dabak Allah ni dak. Dia Imam Waliullah ni, Syah Waliullah ni pun dak. Bukan kata dia ni secara mutlak pendapat dia tu satu persatu kita kena kutip terima. Mana ada benda boleh bicara lah, boleh bahas lagu tu lah sepatutnya. Tak boleh, bukan kata tak boleh tak. Sebab itulah di sini Maulana Sa'id Palampuri ni dia beri komentar sikit. Dia kata di sini tidak ada ni yang dikatakan sebagai takrar di sini. Dan itna' tak ada. Tak ada pengulangan dan tak ada pendetilan. Bahkan ia adalah taksis. Hal lebih sesuainya dia adalah taksis. Menyebut haji secara khusus. Kerana perkara yang penting. Kata dia maksud ayat ialah dengan anak-anak bulan orang ramai dapat mengetahui waktu mereka dalam urusan dunia dan urusan agama. Maknanya kita kira kalender ni, tak, kita kira tahun Qamari. Maknanya anak bulan tu. Pembentukan anak bulan tu kita boleh tahu dah berapa bulan. Nampak anak bulan 1 bulan. Bulan purnama tu maknanya 15 bulan. 14 15 dah. Bila tak ada tu pula masuk bulan baru. Sebab itulah kalau dulu dia kata berapa purnama. Dah. Cerita Piramli kan. Musa bin Yaqub tu, dah. Berapa purnama. Dah. Mana perkiraan lagu tu.
Jadi untuk dunia, untuk urusan dunia dengan anak bulan juga, dengan anak bulan, begitu juga untuk urusan agama seperti sembahyang dan puasa. Maknanya diambil kira juga ni. Sembahyang ni sembahyang ke apa? Kalau ikut anak bulan ni. Gerhana, sembahyang gerhana tak? Sembahyang gerhana. Bulan tu diambil kira juga. Sembahyang raya. Sembahyang raya dah. Dan puasa. Adapun sembahyang waktu, sembahyang 5 waktu ni dia mengikut matahari. Kira juga. Kira juga. Jadi kita dapat menentukan ibadat puasa dengan anak bulan. Sembahyang raya pun dengan anak bulan juga. Haji lagu tu juga. Waktu mereka itu berbeza-beza mengikut perbezaan negeri mereka dan tempat nampak matlak anak bulan. Maknanya masing-masing tu dia kira kalender mengikut tempat masing-masing lah. Sebab tak serupa. Waktu ni matahari tergelam, tempat lain tak tergelam lagi. Kita ni nampak dah anak bulan, situ tak nampak lagi. Jadi waktu mereka berbeza mengikut perbezaan negeri mereka dan tempat nampak anak bulan. Dalam istilah dipanggil matlak. Waktu ibadat haji juga dapat diketahui dengan mengambil kira arah Mekah. Maknanya kita kena tengok Mekah tu. Kalau nak buat haji kena tengok Mekah. Yang ni Ummul Qura. Pusat lah. Ummul Qura ni mana ibu kepada kota. Ummul Qura. Ibu kepada segala kota-kota. Wajib kepada orang ramai meninggalkan waktu tempatan mereka dan hendaklah mereka menunaikan haji mengikut tarikh Mekah. Dalam bab haji ni, kita tak boleh pakai waktu dia tu. Kalender dia tak boleh. Kalau dia guna kalender apa? Dah, kalender Januari ke, dia tak boleh pakai kalender tu. Dia kena pakai waktu Mekah. Dalam ayat ini terdapat isyarat yang membantah pendapat yang menyuruh kepada penyatuan ahillah. Dipanggil tauhidu ahillah. Tauhidu ahillah ni gapo? Kita ni orang Islam ni apa tak satu Dah. Hak tu raya 22 bulan, hak ni raya 23, hak ni raya 24. Hak ni start puasa dah 20, hak ni 19, hak ni 18. Jadi tak bersatu. Kalau baca ayat ni molek, sebenarnya tak timbul soal kita nak bersatu pada hari raya, tak perlu. Perpaduan tu bukan terletak pada raya pada hari yang sama, tidak. Tapi adalah pendapat ni dalam kitab-kitab fiqh kan. Dalam kitab-kitab fiqh dia ada bahas ni. Kita buat apa tak boleh raya pada hari yang sama. Kita tak serupa raya dengan Mekah. Masalahnya kalau kita maya raya Mekah tarikh yang sama demo tu dah malas. Malas. Tak serupa juga. Tikah 5 jam. Kalau kita dengan Jepun berapa jam pula tikah. Jadi nak suruh sama tarikh tak boleh. Sebab hak pentingnya ahillah tu. Mana nampak dulu anak bulan, dialah raya. Mana dulu nampak anak bulan, dialah start puasa. Jadi tak boleh kita nak menyatukan tarikh. Tak boleh. Bahkan penyatuan ahillah itu jika boleh disebutkan, mana kalau kita nak buat istilah lah, penyatuan ahillah ni biar sama anak bulan ni hanya khusus untuk haji saja. Haji boleh lah. Kita nak ibadat haji boleh. Kita nak kita pakai tarikh tu lah. Sebab orang buat haji, orang Jepun je kena pergi Mekah juga, orang Malaysia kena pergi Mekah juga nak buat haji. Jadi kalau kata ada istilah penyatuan anak bulan, maka ia hanya khusus dengan ibadat haji je. Dan sebenarnya tak timbul persoalan penyatuan anak bulan ni sebab tak serupa anak bulan. Orang nampak pada negeri masing-masing. Tak sama. Adapun ibadat lain, sebagaimana tidak mungkin diseragakan waktu solat di seluruh dunia, maka demikian juga ibadat puasa. Dah. Kita ni baru sudah maya Isa. Jepun semaya ke apa ni? Subuh. Mekah ni baru petang lah. Nak mayasa gitulah. Ya ada waktu dunia lebih dah. Maknanya waktu semaya kita tak boleh seragam.
Jadi macam mana kita nak seragakan puasa? Lagu itulah. Dia kalau kata seragai waktu semaya, maknanya dia ada waktu kosong, tak ada orang semaya sore abuk. Jadi Allah Ta'ala nak supaya setiap detik tu ada orang semaya. Ada semua. Di Jepun, di Manila, di Bangkok, di Malaysia, di Bangladesh, di India, di Pakistan, di kota tu ada orang semaya semua. Jadi tidak demikian juga ibadat puasa. Maknanya bila tidak dapat disatukan waktu semaya di seluruh dunia, maka demikian juga ibadat puasa dan hari raya tidak mungkin dapat disatukan dalam satu masa. Tak boleh nak buat serentak. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fih. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada penduduk Ummul Qura, maknanya Mekah, dan akan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya, serta memberi peringatan dan amaran mengenai hari perhimpunan, hari kiamat yang tidak ada syak tentang masa datangnya, yakni tunzira Ummul Qura yaumal jam'i, memberi amaran kepada penduduk Ummul Qura akan hari perhimpunan. Maknanya dia ada ular ni. Wa tunzira yaumal jam'i, dia ular daripada litunzira. Tu ular kalimah yang sama. Jadi sebenarnya dia di sini asal ayat tu litunzira ummal qura wa man haulaha yaumal jam'i. Gitu. Sebab apa? Sebab perkataan anzara ni, dia panggil fa'il muta'addi. Fa'il muta'addi yang ada dua maf'ul, dua objek. Maknanya di sini Ummul Qura, penduduk Mekah, itu maf'ul yang pertama. Maf'ul yang pertama, objek yang pertama. Yaumal jam'i itu akan. Maknanya akan hari perhimpunan, maknanya akan hari kiamat. Maknanya hendaklah kamu memberi peringatan akan manusia tentang. Kalau bahasa Melayu kan, hendaklah kamu memberi peringatan kepada manusia tentang hari akhirat. Sebab kalau kita nak memberi amaran apa? Amaran tsunami ke, amaran gapo? Jadi siapa orang yang menerima amaran satu, apa yang diberi amaran tadi? Dia ada dua lah, anzara tu. Maknanya dalam ayat ni litunzira ummal qura, maf'ul tu disebut suku. Dah. Maknanya perkataan fa'il tunzira Allah Ta'ala sebut dengan dua kali dan maf'ul yang berlainan. Maf'ul yang berlainan. Jadi tunzira ummal qura itu maf'ul yang pertama, wa tunzira yaumal jam'i itu pada hakikatnya itu adalah maf'ul yang kedua. Sebab apa? Nak memberitahu tugas Nabi ni inzar. Nazira. Tugas Nabi adalah tugas yang besar, yakni nazir. Memberi amaran kepada manusia. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Dan engkau melihat gunung ganan, engkau menyangkanya tetap membeku padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Yani kamu melihat gunung diam, dimaksudkan kalimah hisban, kerana kalimah melihat digunakan dengan banyak makna. Yang dimaksudkan di sini ialah menyangka. Jadi perkataan watara tu dengan tahsabuha. Tara dengan tahsabuha tu dia sama makna. Sama makna. Jadi Allah Ta'ala ulang. Cuma tara tu dia ada banyak makna. Berpendapat pun boleh, kira pun boleh, lihat dengan mata pun boleh. Maknanya tara di sini, maknanya bukan lihat sajalah. Lihat dengan perhati. Sebab itulah Allah Ta'ala ulang tahsabuha. Tidakkah engkau perhatikan? Jadi tara tu dia ada satu makna berpendapat, melihat
merenung. Dia banyak makna. Tapi bila Allah Ta'ala hulai di sini tahsabuha, maka nak menyatakan bahawa hak lihat tu lihat dengan sangka. Maknanya kamu fikir, kamu anggap, kamu beranggapan. Nombor 457 ni kaedah. Kaedah ni makna yang terhasil dari gabungan dua lafaz yang sama erti tidak terdapat pada ayat yang menyebutnya secara bersendirian. Maknanya kalau dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut tara sekali, tahsabuha pula. Jadi dia menggabungkan dua makna. Jadi dia makna tu lebih mendalam. Dia berbeza dengan pada tempat yang lain Allah Ta'ala sebut tara saja. Kalau tara saja tu dia lain makna, tidak sekuat pada tara dengan tahsabuha. Dia contoh mudah dah. Ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang sifat dia. Alimun hakim. Dah. Alimun hakim. Inna Allah wallahu alimun hakim. Dah. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di tempat lain Allah Ta'ala kata wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala atas setiap sesuatu dia maha mengetahui. Jadi alim saja, dia tak ada hakim. Hak ni alim hakim. Jadi dia gabungkan Asma' Husna tu, dia ada gabungnya. Bila gabung dia ada makna yang lain. Kalau alim saja, satu saja nama Allah Ta'ala tu, lain pula makna. Dia tak sama dengan hak sebut dengan berpasangan tu. Dah. Azizun Hakim. Dah. Ghaniyun Hamid. Dia tak sama dengan Ghani saja. Dia ada tu. Dia ada makna dia tu. Waktu tu kalau kita belajar dalam tafsir, macam Maududi tu dia bahas panjang juga dalam tafsir dia tu. Tepat-tepat lagu ni. Tepat-tepat Asma' Husna ni. Ibnu Qayyim sendiri pun dia ada perbahasan dia juga. Jadi tidak dia kena, maknanya dalam bab kita belajar tauhid asma' wa sifat ni, mana kita kena tengok satu persatu. Satu nama Allah hak sebut bersendirian dengan tempat lain Allah Ta'ala sebut dengan gabung tu. Kalau kita kata dah Azizun Hakim, Allah Ta'ala maha perkasa dan dia bijaksana, maknanya itu menggambarkan bahawa Allah Ta'ala maha perkasa dia tu dah, kekuatan dia tu, dia tidaklah guna sewenang-wenangnya. Maknanya Allah Ta'ala guna dengan hikmah bijaksana. Tidak kata semata ke dia ni gagah hebat dah. Dia tak kalu hukum orang. Tidak. Mana dia guna dengan bijak, pandai. Kalau kaya tu dah. Ghaniyun Hamid, kaya dengan cara terpuji. Tidak kata kaya boleh ya kaya, tapi tak jatuh 10 hia pun. Tak pitih dia tu. Tapi haknanya kaya terpuji. Rasa hak ada kitab baru ni kan. Dr. Abdul Razak Badar. Dia ada fiqh Asma' Al-Husna tu. Tak. Terjemahan ada. Rasa dia bahas tu. Sebab demo Saudi tu dia tak tinggal Ibnu Qayyim dia bahas sudut ni. Ada dia bahas.